السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين. آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala: ثم لما ذكر كلا من العوامل اللفظية والمعنوية وقسمه على سبيل الإجمال. Kata musannif Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, katanya, thumma, kemudian, lamma zakara kullam minal awamili, tatkala telah menyebut ia oleh musannif Syekh Abdul Qadir Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala, sebut apa dia? Maf'ulun bih, kullam, akan setiap, minal awamil lafziyati, daripada awamil-awamil, amil-amil yang bangsa lafaz, wal ma'nawiyati, dan awamil-awamil bagi bangsa ma'nawi, atau berkata al-lafziyati. Selepas itu, wa qassamahu, dan juga telah membahagi ia oleh musannif akan kullam minal awamil lafziyati wal ma'nawiyati ala sabilil ijmali, atas jalan yang umum, atas jalan cara borong, atas borong, jalan yang borong. Selepas disebut awamil lafziyah dan ma'nawiyah secara borong, secara umum, kemudian syara'a, ni fi'il syuru' dia panggil, min af'al syuru', nak bermakna masuk. Telah masuk ia oleh musannif fi tafsilihi, pada mentafsilkannya, fi ta'alluq syara'a. Syara'a mula-mula tu fi tafsilihi, tafsili kullin minal awamil lafziyati wal ma'nawiyati. Situ. Jadi telah masuk ia pada mentafsilkannya. Jadi tafsilihi, idhafah tu mudhaf ilaih. Dia bagi min idhafatil masdar ila maf'ulihi. Daripada idhafat masdar dia tafsil, asal daripada wazan fassala yufassilu tafsilan wa huwa mufassilun. Wa dhaka mufassalun. Hu tafsilihi akan kullam minal awamil lafziyati. Siapa fa'il dia? Fa'il musannif lah, maka dihadahkan kerana ma'ruf. Tu. Okay, tafsil itu ala al-lafi wan nashri al-murattabi. Tu. Ala al-lafi, di atas bersusun, wan nashri, di atas dan berhimpun, al-murattabi, yang diaturkan dia kan himpun tadi. Apa ni? Ni kaedah balaghah. Ni kaedah balaghah, al-lafu wan nashru al-murattab. Ni kaedah balaghah. Kaedah balaghah ni ialah apa dia al-lafu wan nashru al-murattab. Contoh kita buat ayat
al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul tak maaf. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufid bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Dia kata dia bahagi pada 3 kalam ni, iaitu isim, fi'il, haraf. Kita sebut isim dulu, fi'il, kemudian haraf. Falismu contoh. Falismu. Jadi kita nak terang secara tafsil tu ikut turutan yang ijmali tadi. Kita sebut isim dulu, kemudian fi'il, kemudian haraf. Tapi kemudian kita nak tafsilkan, kita nak hurai satu persatu, kita sebut isim dulu. Tu dia panggil ala al-lafzi wan nashri al-murattab. Selepas isim kita hurai pula fi'il. Kita hurai pula huruf seperti mana susunan ijmali tadi. Adapun lagi satu kaedahnya al-lafzi wan nashri al-mushawwash. Al-lafzi wan nashri al-mushawwash. Al-mushawwash tukar belakang, al-mushawwash dengan murattab. Mushawwash ni dia berserabut. Contoh kalam itu ialah terdiri pada isim, fi'il, haraf. Susunannya adalah isim, fi'il, haraf. Maka haraf itu kita mula perbahasan secara tafsir tu dengan haraf dulu. Sepatutnya dengan isim lah ikut tertib murattab, tapi dia mushawwash. Dia ikut dan dia bubuh dia. Asal hurai hak lain. Dia tak hurai ikut urutan yang betul. Sepatutnya hurai lah isim dulu, dia hurai haraf dulu ataupun hurai fi'il dulu. Maka dia panggil itu ala sabili al-lafzi wan nashri al-mushawwash. Jadi musannif di sini dia nak masuk secara tafsir. Tafsir itu ala al-lafzi wan nashri al-murattab, ikut susunan. Tu ikut susunan. Jadi mula-mula musannif sebut awamil lafziyah sama'iyah, kemudian baru qiyasiyah. Ni pun sama lah, dia akan terang dulu awamil lafziyah sama'iyah, kemudian baru qiyasiyah dan sebagainya, kemudian maknawiyah dan sebagainya. Tu makna al-lafzi wan nashri al-murattab. Fabada'a bi dzikri anwa'il qismil awwali, maka telah bermulai ia oleh musannif, dhamir mustatir huwa kembali kepada musannif. Mula-mula tu takluk ba bi dzikri anwa'il qismi, dengan menyebut pelbagai bahagian yang pertama. Al-awwali sifat bagi al-qismi. Tu. Okey. Dengan bagai ataupun cabang bahagian yang pertama min qismail awamilil lafziyati, daripada 2 bahagian awamil yang bangsa lafaz. Bangsa lafaz ada sama'iyah dan ada qiyasiyah. Jadi dia hurai hak tu dulu sebelum dia hurai awamil yang maknawi. Tu okey. Wa qala, dan telah berkata ia oleh musannif Asy-Syaikh Abdul Qahir Al-Jurjani tadi, watana. Sebelum tu kita baca matan dulu. Matan dia kat tepi lah kalau kitab saya. Kalau kitab moden sikit dia kat atas tu. Kata musannif Asy-Syaikh Al-Jurjani, kata dia wa tatanawwa'u as-sama'iyyatu ala 13 naw'an, dan telah bercabang ia oleh awamil sama'i itu atas 13 jenis. Atas 13 jenis. 13 jenis sama'i. Yang pertama apa dia? An-naw'ul awwalu, dan bermula naw' cabang yang pertama min 13 tu, daripada 13 tu apa dia? Hurufun, haraf-haraf yang tajurrul isma faqat, yang telah menjarkan ia oleh huruf itu akan isim. Isma itu maf'ulun bih. Faqat ay dunal fi'li wal harfi. Isim saja, faqat ay dunal fi'li wal harfi. Bukannya fi'il, bukannya haraf. Tu. Wahya, dan bermula dia apa tu? Bermula dia tu tu bermula huruf-huruf tu lah. 19 harfan, 19 haraf. 19 haraf. Harfan tu tamyiz, nisbah haraf. 19 nisbah haraf. Apa dia? Yang pertama al-ba'u wa min. Haraf ba dan min. Itu matan hadis. Kemudian syarah kata musannif rahimahullahu taala. Wa qala ay qala al-musannif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Al-Jurjani rahimahullahu taala, wa tatanawwa'u al-awamil al-lafziyyatu, dan telah bercabang ia oleh awamil amil-amil yang bangsa lafaz itu, as-sama'iyyatu yang bangsa sama itu, allati sifat lagi, allati yang mana dia bermula dia allati. Tu
hiya ahadun wa tis'una tu jumlah khabariyah tu. Okey, itu jumlah tu, jumlah khabariyah, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tu aid dia. Hiya tu jadi jumlah tu jadi aid. Jadi silah bagi allati. Jumlah khabariyah ataupun jumlah ismiyah jadi silah bagi allati. Hiya tu adalah aid kepada allati. Hiya tu hiya mana? Kembali pada mana? Kembali pada allati. Tu dia panggil aid dia. Jadi yang bermula dia allati. Apa allati? Al-awamilul lafziyatu sam'iyatu. Itulah khabar ahadun wa tis'una amilan. Ada 91 nisbah amil. Tu. Ada 91 nisbah amil. Banyak tu. Tu. Okey. Ala 13 naw'an. Atas 13 naw'. 13 bangsa cabang tu. 13 nisbah cabang. Atas 13 nisbah cabang. 13 awamil lafziyah yang sama'iyah. Tu. Okay. Minha tu. Minha sebahagian daripadanya daripada mana? Daripada 13 tu ma khabar ma huwa asma'un. Minha sebahagian daripadanya daripada 13 tu, daripada 13 tu ma huwa asma'un, ialah dinamakan sebagai asma', nama-nama. Okey, nama-nama. Wa minha, dan sebahagian daripadanya tu ni kalau التي هي 91 وقال تتنوع عامل السماعية التي هي 91 عاملا. العوامل okey. 91 amil bangsa lafaz ala 13 naw'an, atas 13 bangsa nau', bangsa cabang, bangsa jenis dulu 13. Okey. Awamil lafziyah sama'iyah tu ada 13 cabang. Tu 13 cabang. Itu. Betul lah. Minha sebahagian daripadanya daripada 13 itu ma huwa asma'un, ialah dinamakan asma'. Nama-nama. Wa minha min 13 naw'an, itu sebahagian daripada namanya pula dia panggil ma huwa af'alun, dia panggil fi'il. Wa minha, dan sebahagian daripadanya daripada 13 naw'an tu pula ma huwa hurufun, dipanggil sebagai huruf. Jadi daripada 13 tu ada dinamakan daripada 13 tu ada dinamakan huruf, dia punya amil dia ada dinamakan asma' dan ada dinamakan fi'il. Ada dinamakan fi'il. Tu. Kenapa? Li'annaha ay wa innama tanqasimu 13 ila 3 aqsamin li'annaha illatun limahdhufin. Li'annaha ay wa innama tanqasimu 13 ila 3 aqsamin li'annaha, hanya sahaja terbahagilah 13 kepada 3 bahagian tu, 13 awamil lafziyah sama'iyah itu kepada 3 bahagian, kerana bahawasanya li'anna 13 itu kalimatun, kerana dia itu kalimat. Kalimatun jam'u kalimatin. Kalimatun jamak bagi kalimah. Sebab apa kalimat? Sebab ada 3. Fi'il, isim, haraf. 3. Tu. Apa dia kalimah? Al-istinaful bayaniyu jawabun amma yuqal. Wahia, dan bermula dia kalimah itu la takhlu, tidak sunyi ia kalimah an kauniha, daripada jadinya hiya, daripada jadinya hiya, yakni kalimah tu wahidatan khabar kaun, salah satu min hadhihi thalathati, daripada ini 3. 3 mana? Ini 3 mana? Ai wahyal asma'u wal af'alu wal hurufu.
Min hadhihi thalathati ay wa hiya al-asma'u wal af'alu wal hurufu. Tu. Okey. Jadi tidak sunyilah daripada jadinya jadilah kalimah itu tak sunyi daripada salah satu daripada tiga ni salah satu daripada tiga ni mesti dipanggil kalimah. Iaitu asma, sama ada dia bentuk isim, dia bentuk fi'il ataupun dia bentuk haraf, dia itu dipanggil sebagai kalimah. Kenapa? Li'annal kalimata kerana kalimah itu al-kalimata isim li'anna indallat ala ma'nan. Indallat ala ma'nan, jikalau menunjuk ia kalimah itu ala ma'nan atas satu makna. Atas satu makna fi nafsiha, atas satu makna fi nafsiha, pada dirinya dirinya yakni zatiha, pada dirinya diri kalimah tu. Apabila menunjuk makna pada dirinya diri kalimah itu, walam taqtarin bi zamanin, hal keadaan, wawul hal keadaan tidak sama sekali bersangkut paut ia kalimah itu bi zamanin, tak bersangkut dengan zaman. Tak bersangkut dengan zaman. Jawab bagi in fahiya, maka bermula dia al-kalimah tadi tu dinamakan khabar ismun, dinamakan isim. Ini ta'rif isim madallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamani. Tu makna isim. Kalimah tak? Kalimah. Kalimah tak? Kalimah. Cuma dia dari sudut i'rabnya li'anna al-kalimata isim li'anna. Kemudian indallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamani. Tu ada jumlah syarat dengan jumlah jawab tu. Syarat di mana? Indallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin, itu syarat. Kemudian jawab dia fahiya ismun, jumlah syarat. Jadi khabar li annanya mana? Khabar li annanya khilaf ulama. Okey. Pandangan pertama mengatakan khabar li annanya ialah syarat sahaja. Jumlah syarat sahaja dipanggil khabar li anna, iaitu indallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin. Okey. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua kata jumlah syarat serta jawab itu adalah khabar li anna. Tu. Jumlah syarat serta jawab adalah merupakan khabar li anna. Jadi khilaf ulama. Manalah satu khabar li anna di sini? Ni sebab dia punya selepas al-kalimata, selepas isim li anna tu, dia itu adalah syarat dan jawab. Yang mana satu dia punya khabarnya? Khilaf ulama. Pandangan pertama mengatakan syarat sahaja yang menjadi khabar. Pandangan kedua mengatakan syarat serta jawab menjadi khabar. Tu. Okey, habis. Nahwu. Nahwu ay wa mithalu dhalikal kalimati. Nahwu ay wa mithalu dhalikal kalimati nahwu Zaidun, seperti Zaid. Lafaz Zaid. Fi qaulika ta'alluq, fi ta'alluq hal mahdhuf. Ay hal kauni kainan. Hal kauni Zaidin kainan. Hal keadaan Zaid itu adalah ia Zaid fi qaulika, pada kata engkau qama Zaidun, telah berdiri ia oleh Zaid. Zaidun fa'il. Fiddari, di rumahnya. Berdiri ta'alluq fiddari, pada rumahnya, dalam rumahnya. Fi zarfiyah dengan makna dalam. Zarfiyah ni ada zarfiyah haqiqi, fi dalam. Zarfiyah dengan makna zarfiyah. Zarfiyah ni ada makna zarfiyah haqiqi, ada makna zarfiyah majazi. Zarfiyah haqiqi dengan makna betul-betul dia ada dalam. Dia duduk betul-betul dalam satu bekas. Satu benda yang boleh duduk dalam. Betul-betul duduk situ. Tu zarfiyah haqiqi. Adapun fi letak fi, tapi dia bukan satu bekas ataupun satu benda yang boleh kita bubuh dalam dia. Tu dia panggil zarfiyah majazi. Seperti al-ma'u fil kuzi. Contohnya, air itu dalam gelas. Memang air itu duduk dalam gelas sungguh. Tu dia panggil zaraf haqiqi. Okey. Memang dia duduk zaraf haqiqi. Okey. Memang betul-betul dia duduk dalam bekas tu. Kalau contoh zaraf majazi lagu mana? Contoh Allah fil qalbi. Tu Allahu fil qalbi. Nak kata aku sentiasa ingat Allah di hati. Aku sentiasa ingat Allah di hati, fil qalbi. Allah fil qalbi, Allah fil qalbi. Allah ada selalu dalam hati aku.
Adakah Allah duduk dalam sungguh hati? Tak. Tu dia panggil zarfiyah majazi. Tu. Ni zarfiyah haqiqilah fiddar, dia boleh duduk dalam sungguh. Jadi telah datang ia oleh Zaid fiddar dalam rumah. Fa innahu, maka sesungguhnya Zaid itu khabar anna dalla ala dzati, menunjuk ia Zaid itu ala dzati, atas satu zat al-musyakhkhasi. Al-musyakhkhasi individu lah. Yang individu dia tu musyakhkhas, tertentu pada dia. Binafsi Zaid. Binafsi Zaid, dengan diri Zaid itu. Bila sebut Zaidun, kena kepada zat al-musyakhkhas, kena kepada diri yang telah ditentukan, telah diindividukan ataupun telah disebut itu. Tapi kepada yang lain dah, binafsi, dengan diri Zaid itu, min ghairi iqtiranin, tanpa min ghairi iqtiranin, min ghairi iqtiranin ay hala kauni, takdir min ta'alluq bagi hal mahdhuf. Ta'alluq bagi hal mahdhuf, sahib hal dia ialah zat. Ay hala kauni dzati kainan min ghairi iqtirani. Hal keadaan zat itu adalah ia min ghairi iqtirani, tanpa dikaitkan bi zamanin, dengan mana-mana zaman, mana-mana masa, minal azmani, daripada segala masa. Apa minal azmani? Yakni zamanul madi wal mudhari' wal hal, zamanul madi wa zamanul hal wa zamanul istiqbal. Ni minal azman. Azman pun ada 3, satu fi'l. Satu zamanul madi, zamanul hal, zamanul istiqbal. Zamanul madi lepas, zamanul hal sekarang, zaman istiqbal akan datang. Tu. Okey. Jadi tak berkait. Bila kata Zaid, dia tak berkait dengan benda lepas. Dia tak berkait dengan sekarang, dia tak berkait dengan akan datang. Tu. Okey. Au dallat ala, ataf berkata dallat. Mana? Ataf berkata dallat ala ma'nan fi nafsiha. Jadi ambil balik in dallat ala ma'nan fi nafsiha. Au tu ataf berkata dallat ala ma'nan fi nafsiha. Yang atas tu ni ataf dia. Jadi ambil balik in dallat ala ma'nan fi nafsiha. Dan jikalau menunjuk ia oleh kalimah itu ala ma'nan, atas satu makna. Tu atas satu makna fi nafsiha, ay ma'nan kainan fi nafsiha. Tadi pun samalah. Fi tu ta'alluq sifat. Ta'alluq bagi sifat yang mahdhuf. Takdir in dallat ala ma'nan kainan fi nafsiha. Okey. Ini pun sama. Au dallat ay dallat al kalimatu, telah menunjuk ia oleh kalimah itu ala ma'nan, atas satu makna, fi ay kainan, yang adalah ia makna itu fi nafsiha, pada dirinya, diri kalimah itu. Dia menunjuk kepada diri kalimah, tetapi waqtana, waktu wawul hal, hal keadaan telah berkait ia kalimah itu bi zamanin, dengan satu zaman. Tadi tak berkait dengan zaman, tapi menunjuk pada diri dia, menunjuk pada diri dia. Ini pun menunjuk pada diri kalimah itu juga, tapi berkait dengan zaman. Fa fi'lun ay fa hiya fi'lun khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hiya. Maka bermula dia al kalimatu ila akhirih, fi'lun dipanggil sebagai fi'il, dipanggil sebagai perbuatan. Dipanggil ada satu kaedah, hadful mubtada'i fi jumlatil jawabi aktsaru min hadfil khabari. Kaedah dia dalam bab jawab ni ialah hadful mubtada'i, menghadafkan mubtada', fi jumlatil jawabi, pada jumlah jawab, aktsaru, terlebih banyak dipakai, min hadfil khabari, daripada menghadafkan khabar. Sini menghadafkan mubtada'. Fa fi'lun ay fa hiya fi'lun. Nak menghadafkan khabar, hak tu jarang. Hak tu jarang. Yang banyaknya ialah hazaf khabar pada jumlah jawab. Okey. Nahwu ay wa mithalu dzalika nahwu, dan bermula contoh bagi demikian itu ialah contohnya qama. Contoh lafaz qama. Minal mithali ay hala kauni qama. Hala kaunihi ay hala kauni qama
kainan. Mim tu ta'alluq hal mahdhuf. Sahih hal dia ialah lafaz qama. Tu. Qama ni fi'il tapi kita qasak lafaz. Bila qasak lafaz tak ada masalah lah. Ai hala kauni qama kainan. Hal keadaan lafaz qama itu adalah ia minal mithalil mazkuri. Daripada mithal, daripada contoh yang telah disebutkan. Mana tadi tu? Ja'a Zaidun fid dari. Dia ambil apa? Qama silap. Qama Zaidun fid dari. Oh, qama tadi. Bukan ja'a. Qama. Qama telah berdiri ia Zaid dalam rumah. Jadi qama dia ambil qama tu. Itu fi'il. Itu menunjukkan lafaz fi'il. Contoh bagi fi'il. Fa innahu maka sesungguhnya qama itu khabar inna dalla telah menunjuk ia lafaz qama binafsihi dengan dirinya, diri qama tu. Binafsihi ai bisababi nafsihi. Batu bahasa Arabiah. Binafsihi ai bisababi nafsihi dengan sebab dirinya, diri qama itu. Ala wuqu'il qiyami. Tu okey, ala wuqu'il qiyami, atas berlakunya qiyam, berlakunya berdiri fi zamani. Berlaku tu fi zamani, pada zaman al-madhi, pada zaman yang telah lalu. Tu. Mana qama? Ay qiyamu Zaid fil madhi. Fi zamanil madhi. Tu. Jadi dia bukan berkait semata-mata diri lafaz qama berdiri itu saja, bahkan dia berkait dengan masa. Kalau dia berkait dengan fi'il, tak berkait dengan masa, itu dia panggil hadath. Itu dia panggil masdar. Masdar perbuatan yang tak berkait dengan masa. Adapun fi'il dia berkait dengan masa. Fi'il itu perbuatan lagi pula berkait dengan masa. Adapun masdar dia itu hadath, perbuatan tanpa berkait dengan masa. Tu. Au dallat, apa berkata atas tu yang dulu tu, indallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin ila akhirih. Atas itu. Au dallat, ataupun telah menunjuk ia oleh kalimah itu ala ma'nan, atas satu makna. Atas satu makna fi nafsiha ay hala kaunihi. Bukan. Ma'nan fi nafsiha ay ma'nan kainan fi nafsiha. Fi ta'alluq bagi sifat mahdhuf. Man'ud dia adalah ma'nan. Ala ma'nan fi nafsiha ay ala ma'nan kainan fi nafsiha, yang menunjuk atas makna pada dirinya, diri kalimah itu. Macam ulang. Sila ulang. Fi ghairiha, bawah tu. Baca silap bari. Au dallat, ataupun menunjuk ia oleh kalimah itu ala ma'nan, atas satu makna, fi ay kainan fi, adalah ia makna itu, yang adalah ia makna itu fi ghairiha, pada selainnya, selain daripada kalimah tersebut. Okey. Maknanya dia tidak tuju ke, dia tidak, maknanya kalau sebut benda ni, kalau sebut kalimah ni, dia tidak akan menunjukkan makna, melainkan kena sandarkan kepada yang lain. Fi ghairiha ay fi isnadi ghairiha. Kita faham itu okey. Dallat ala ma'nan, menunjuk ia kalimah itu atas satu makna, yang mana makna itu fi ghairiha ay fi isnadi ghairiha. Tu menunjukkan satu makna itu tatkala kita isnadkan, kita sandarkan kepada yang lain, barulah ada makna. Kalau semata-mata fi, tak ada makna. Di apa? Tak faham. Jadi kena ada sandar kepada yang lain, barulah faham makna haraf jar tersebut. Nak sebut haraf ni. Tu. Fi ghairiha ay fi isnadi ghairiha ghairil kalimah. Fa harfun ay fahiya harfun, maka bermula dia kalimah itu dia panggil harfun khabar. Jadi haraf itu tidak akan faham makna haraf, melainkan dia sandar kepada yang lain. Fi ghairiha ay fi isnadi ghairiha, disandarkan kepada yang lain baru faham. Nahwu ay wa mithalu dhalika, nahwu ni khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu wa mithalu dhalika, maka bermula contoh demikian itu ialah nahwu nahwu fi seperti fi, kalimah fi. Fi pun qasak lafaz. Fi tu qasak lafaz. Minal mithalil mutaqaddimi, daripada contoh yang telah terdahulu, ia contoh itu. Sifat bagi al-mithal. Fa innaha fa ta'lil.
Dia illat bagi yang mahdhuf. Illatul li mahdhufin. Taqdiruhu wa innama kanat mithalan li harfin fa innaha. Tu. Fa innaha ay wa innama. Dan hanya sahaja kanat adalah ia kalimah itu mithalan sebagai mithal li harfin bagi haraf fa innaha kerana bahwasanya kalimah itu dalat telah menunjuk ia kalimah itu menunjuk kata apa ta'alluq ala zarfiyati atas zarfiyah tu atas zarfiyah ay kaunu ma'naha zarfan zarfiyah ay kaunu ma'naha zarfiyan keadaan dia itu keadaan maknanya itu zaraf zarfiyati itu ya bukan ya nisbah ya masdariyah dia bagi sebab tu takdir ala zarfiyati ay ala kauni ma'naha zarfan atas keadaan maknanya makna kalimah itu sebagai zaraf li zarfiyati ya masdariyah bukan ya nisbah okey macam contoh fa innaha dallat ala al-maf'uliyah keadaan maf'ul bih contohnya maf'uliyah ay kaunuhu maf'ulan keadaan dia tu maf'ul ya adalah ya masdar bukan ya nisbah takwil. Kalau ya nisbah, dia akan takwil macam mana? Al-mansub ila al-lafzi, al-mansub ila al-zarfi, al-mansub ila al-fi'li contoh. Walakin akan tetapi la yufhamu minha tidak difahamkan daripada kalimah itu hadzal ma'na hadza na'i' fa'il bagi yufhamu. Tidak difahamkan daripada demikian zarfiyah ataupun kalimah tadi itu, kalimah dengan makna huruf tadi itu akan hadzal makna akan ini makna al-makna boleh i'rab 3 sifat badal atau ataf bayan sebab lepas isim isyarah ada alif lam boleh i'rab 3 tu melainkan yakni yufham bisababi ghairiha ay bisababi isnadi ghairiha dengan sebab selainnya kalimah haraf tu yakni dengan sebab disandarkan kepada kalimah selainnya. Tu. Bila disandarkan kepada kalimah selainnya baru faham makna jar itu jar apa dia. Tu huruf apa dia. Contoh ba tak faham makna lagi. Walaupun terjemah secara bahasa Melayu dengan bahasa Arab kan itu bahasa Arab kata harfun jar tu jar ali makna ada makna tersendiri. Jadi kena ada makna, nak ada makna lagu mana kena sandar pada yang lain. Amsaktu bi Zaidin telah pegang ia oleh aku pada Zaid on. Pada Zaid tu bi Zaidin ba tu ba dia irsaq pegang sungguh. Ada makna ba tu. Tu makna hakiki kita kata dulu irsaq itu ba dengan makna irsaq ialah makna hakiki. Selain daripada makna irsaq dia panggil makna majazi. Okey. Tu. Ala contoh ala. Tu. Jalasa apa? Contoh kita kata contoh kita buat ayat ni fa innaha dallat ala adh-dharfiyyati itu contoh ayat fa innaha dallat ala adh-dharfiyyati kalau semata-mata ala tak faham ala memang terjemah harfiahnya atas tapi ada dengan makna bukan dengan makna atas ada dengan makna sababiyah jalasa Zaidun ala al-kursi duduk ia oleh Zaid atas kursi. Ala tu bermakna isti'la dengan makna atas lah. Okey, tu makna atas ada dengan sebab ala sababiyah, dengan sebab sababiyah. Tu sebab apa sababiyah? Sebab apa ala tu sababiyah? Ilat kerana berdasarkan fahaman ayat lah. Jadi dikena sandarkan kepada kalimat yang lain, ayat yang lain untuk memahamkan bahawasanya ala itu maksud dia apa? Fi itu maksud dia apa? Ba itu maksud dia apa? Saat lagi dalam musannif dia akan hurai satu-satu. Ba tu ada apa? Berapa makna? Min tu ada berapa makna? Ada min ibtida, ada min ta'liliyah. Tu ada min lil bayaniyah. Macam-macam. Dan serta i'rabnya sekali. Tu kelebihan kita ni, tashil nil ba'fa. Tapi dia tak urus semualah. Al-ba bermakna ilsaq. Ada dengan makna gini, ada dengan makna gini. Tapi berlambak lagi maknanya. Dia ambil sebahagian sahaja. Nak tengok makna banyak, tengok kitab besar-besar lah. Dan antara haraf-haraf yang punya banyak makna, yang paling banyak sekali makna di antara haraf-haraf ni, ialah haraf ba. Ialah apa? Haraf ba. Haraf ba yang paling banyak sekali. Sebab tu nanti, dia akan mulakan dengan haraf ba. Lain tu, banyak juga. Tapi tak sebanyak ba.
Tapi Syekh Ahmad ambil sebahagiannya lah untuk fahamkan kepada mubtadi. Syekh Jurjani ni bagi sikit saja untuk fahamkan kepada mubtadi, dan Syekh Ahmad pun bagi sikit saja. Min tu ba ataupun min dan sebagainya dengan makna apa. Dia bagi sikit saja untuk pemula, untuk mubtadi. Nak betul-betul, nak ke semua, nak banyak, tolak sendiri kitab mutawalat. Tu ya. Tu. Okey, sebab tu ini jadikan silibus. Akhir apa nak lebih lagi? Pergi kepada kitab mutawalat, baca sendiri. Ataupun ngaji kitab besar-besar lagi, baca sendiri. Ngaji sendiri. Tu. Wa dan bermula dia ghairuha tu. Bermula dia ghairuha tu. Apa yang selainnya, selain kalimah tu? Qama alladhi ta'allaqat bihi. Qama tu qasad lafaz jadi khabar huwa. Iaitu lafaz qama. Yang mana lafaz qama itu sifat alladhi yang ta'allaqat, yang bersangkut paut ia fi bihi billadhi. Ta'allaqat jumlah fi'liyah itu adalah silah bagi alladhi, bihi billadhi. Hi pada ba tu adalah aid bagi alladhi, padanya, pada alladhi, yakni pada qama tu lah. Okey, wa huwa dan bermula dia ghairuha. Apa benda yang ghairuha tu? Kan kita kena isnadkan, kena sandarkan kepada selain daripada haraf tu. Apa dia yang selain haraf tu? Tu qama, dia panggil sebagai ta'alluq dia ataupun muta'allaq dia. Fi itu ada muta'allaq dia. Muta'allaq dia mana? Muta'allaq dia qama. Tu. Jadi fi itu muta'allaq dia qama. Kalau dia itu haraf jar asli lah. Nanti kita akan belajarlah haraf jar asli, haraf jar zaidah. Okey. Jadi qama itu ialah yang bersangkut paut ia fi itu dengan alladhi, yakni dengan qama itu. Barulah dia jadi ada makna qama fi. Fi. Jadi fi itu fi dengan makna fi az-zarfiyah haqiqiyah. Zarfiyah yang haqiqiyah. Duduk betul dalam tu. Duduk betul dalam. Betul-betul ada dalam. Ada bentuk dalam. Betul-betul duduk di dalam, berdiri di dalam. Kalau dia itu dengan makna dalam, tapi hakikatnya bukan ada dalam pun, tapi kita sebut dalam. Tu dia panggil zarfiyah yang majaziyah. Tu. Okay. An-naw'ul awwalu minha, dan bermula. Bermula naw' awal. Naw' awal. Dia akan ada 13 naw'. Ni kita nak masuk pula naw' yang pertama. An-naw'ul awwalu minha ay min ats-13 naw'an. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah sambung pula pada esok pagi. Tasbih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.